Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Tafsir Al-Quran bagi darjah 6, tajuk ciri-ciri doa yang dimakbulkan. Muka surat 27 bersama dengan Ustaz Ahmad Muslih. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Terjemahan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Suci. Dia tidak menerima apa-apa melainkan suci. Allah memerintahkan kepada orang Islam apa yang diperintahkan kepada Rasulnya, iaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 yang bermaksud, wahai Rasul-Rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal soleh. Dan firmannya juga pada surah Al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah benda-benda yang baik, yang halal yang telah kami berikan kepada kamu. Sesudah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal seorang lelaki yang mengembara begitu jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Dia menadahkan tangannya ke langit lalu berdoa, Tuhanku, Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia kenyang oleh benda-benda yang haram. Maka bagaimanakah doanya dapat diterima? Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Info 1. Abu Hurairah adalah seorang perawi hadis yang terkemuka. Beliau digelar dengan nama Abu Hurairah kerana beliau suka bermain dengan anak kucing dan sering membawanya ke mana sahaja beliau pergi. 2. Namanya yang sebenar Ar-Rahman bin Sarakh Ad-Dawsi. 3. Beliau lahir pada tahun ke-19 sebelum hijrah. 4. Beliau memeluk Islam pada tahun 7 hijrah. 5. Beliau meninggal dunia pada tahun 59 hijrah 678 miladiah ketika berusia 78 tahun. 6. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah Al-Munawwarah. Makna perkataan innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah Maha Suci. La yaqbalu, dia tidak menerima apa-apa, illa tayyiban, melainkan yang suci. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amara mu'minina, Allah memerintahkan kepada orang Islam, bima amara bihil mursalina, apa yang diperintahkan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusulu, wahai rasul-rasul, kulu minat tayyibati, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal. Wa'amalu salihah, dan kerjakanlah amal-amal soleh. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kulu minat tayyibati, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal. Ma razaqnakum, yang telah kami berikan kepada kamu. Info, kitab hadis karangan Imam Ahmad bin Hanbal dinamakan Musnad Imam Ahmad. Tsumma zakara, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ar-rajula, seorang lelaki, yutilu safara, yang mengembara begitu jauh, ash'atha, rambutnya kusut, aghbara, berdebu, yamuddu, dia menadahkan, yadaihi, kedua belah tangannya, ila samai, ke langit,
ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram. Wa masyrabuhu haramun, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakainya haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia diberi makanan benda-benda haram. Fa anna, maka bagaimanakah yustajabu lidzalika, doanya dapat diterima. Huraian hadis, satu daripada perkara yang wajib diberi perhatian ialah perhatian oleh setiap umat Islam adalah memastikan makanan yang diambil dan dimakan adalah halal dan baik sama ada pada ain makanan itu sendiri dan sumbernya. Begitu juga bagi makanan yang diberi, dinafkahkan atau diinfakkan kepada orang yang di bawah tanggungannya atau orang lain. Kewajipan ini adalah kerana Allah SWT yang bersifat At-Tayyib, iaitu Maha Suci dari segala kekotoran, keburukan dan kejahatan. Hanya menerima amal yang juga bersifat At-Tayyib, iaitu bersih, halal dan suci. Perintah mencari dan memilih yang halal ini juga bukan hanya diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam, bahkan juga diwajibkan kepada semua Rasul utusan Allah sebagaimana maksud ayat surah Al-Mu'minun ayat 51 dalam hadis ini. Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari benda-benda yang baik, lagi halal dan kerjakan amal-amal soleh. Pemakanan yang halal lagi suci mempunyai perkaitan secara langsung dengan penerimaan doa yang dipohon ke hadrat Allah SWT di dalam hadis ini. Rasulullah SAW menerangkan suatu peristiwa yang berlaku di mana seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan dalam keadaan kusut masai, rambutnya lagi berdebu, tubuh badannya disebabkan perjalanannya yang jauh. Lalu dia berdoa sambil mengangkat kedua belah tangannya dengan permohonan dan rintihan yang berulang-ulang. Namun, doanya tetap tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran makanan dan minuman yang diambil, pakaian yang dipakai dan tenaga serta kekuatan tubuh badannya yang dimiliki semuanya sumber daripada yang haram. Info. Menurut sebahagian ulama, berpendapat halalan tayyibah bermaksud halal lagi baik, iaitu makanan yang berzat dan sesuai bagi tubuh manusia serta tidak memudaratkan. Perintah berdoa. Allah SWT suka kepada hamba-hambanya yang berdoa kepadanya walaupun pada perkara-perkara yang kecil. Sebaliknya, hamba-hambanya yang tidak berdoa disifatkan sebagai orang yang sombong dan melupakan kemurahan Allah yang bersifat Maha Mendengar dan Maha Memberi. Antara doa-doa yang diterima oleh Allah ialah 1. Doa orang yang musafir. 2. Doa orang yang dizalimi terhadap orang yang menzaliminya. 3. Doa kedua ibu bapa untuk anaknya. 4. Doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. 5. Doa pemerintah yang adil. Info, waktu mustajab untuk berdoa. 1. Waktu antara azan dan iqamah. 2. Semasa hujan turun. 3. Sepertiga malam terakhir. Syarat penerimaan doa, syarat utama bagi penerimaan doa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah memakan makanan yang halal lagi baik. Begitu juga dalam perkara-perkara lain yang berkait pada seseorang seperti pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan sebagainya. Dalam sebuah hadis lain, ada seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bernama Sa'ad bin Abi Waqqas meminta agar baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakannya supaya segala doanya diperkenan oleh Allah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Wahai Sa'ad, perelokkanlah pemakananmu, niscaya doamu akan diperkenan. Demi sesungguhnya jiwa Muhammad dalam kekuasaan Allah, jika seorang memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, Allah tidak akan menerima amalannya selama 40 hari. Dan mana-mana hamba yang tubuhnya tumbuh daripada kekotoran, sumber yang haram, maka neraka adalah lebih layak untuk dirinya." Mencari pekerjaan yang baik. Secara umumnya, pekerjaan adalah merupakan salah satu sumber rezeki. Sebahagian daripada rezeki itulah yang akan dibelanjakan untuk keperluan kehidupan diri dan keluarga.
Oleh itu, menjadi kewajipan ke atas setiap umat Islam untuk memastikan pekerjaan yang dipilih adalah pekerjaan yang baik dan diridhai Allah. Sesungguhnya keberkatan sentiasa ada bersama rezeki yang halal. Allah melarang keras umat Islam memiliki dan memakan harta secara haram. Dan Allah Ta'ala yang bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan cara batil. Surah Al-Baqarah ayat 188. Antara perolehan harta atau pendapatan dengan secara haram adalah satu, hasil perjudian, zina dan lain-lain perlakuan dosa atau maksiat. Dua, menerima rasuah. Tiga, mengambil hak orang lain dengan cara menipu, mencuri atau memperdaya orang lain. Empat, mengambil riba dan lain-lain jual beli yang tidak mengikut syarak. Sebahagian harta yang tidak dikeluarkan zakat. Info, adab berdoa. 1. Berwuduk. 2. Menghadap kiblat. 3. Dimulai dengan memuji Allah dan bersalawat ke atas Nabi. 4. Mengangkat dan menadah kedua-dua belah tangan. 5. Yakin dan berbaik sangka pada Allah bahawa doanya akan diperkenankan. Pengajaran hadis. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima amalan dari sumber yang halal lagi baik. Amalan yang buruk dan keji tidak akan diterima. 2. Mencari yang halal adalah wajib, sama ada pada pakaian, sama ada pada makanan yang dimakan maupun dari sumber yang diperolehinya. 3. Mendidik umat Islam supaya sentiasa baik dan suci pada pemakanan, perkataan, amalan dan niat. 4. Selain daripada makanan yang diambil itu adalah halal, perlu dipastikan juga makanan itu adalah baik, mendatangkan manfaat pada tubuh dan tidak memudaratkan. 5. Sumber makanan yang halal adalah syarat diperkenankan doa. Tamat. Sekian. Terima kasih.